Assalamualaikum. Hai, nama aku Fika dari channel The Show Review. Macam biasa, kalau ada earphone, headphone, boleh gunakan untuk dapatkan kenikmatan tontonan yang maksima. Welcome to our show. Dalam banyak-banyak chapter, sejak 2 tahun lepas, aku mula buat chapter review One Piece ni. Chapter 1052. Chapter terbaru ni lah yang aku paling excited untuk buat video. Gila. Aku bila baca first page tu pun dah mula tak senang duduk dah. First page, hype untuk chapter ni dah rasa gila-gila. First page lagi, Oda dah belanja Merijoa. Dengan belanja babak Istana Pangaea tu satu hal. Topik pula pasal nikah. Gorosei ni terkejut bila dah 800 tahun tak dengar kabar berita nikah dah muncul semula. Kemudian second page, dalam kita duk excited Gorosei bakal bertemu semula dengan mimpi ngeri mereka tu, keluar pula dialog ni. Two emperors have fallen. Dua orang maharaja di lautan New World dah tumbang, dan ini keluar dari mulut Gorosei sendiri. Hambik kau, baru hampa tahu ni lanun generasi baru bos. Dan sekarang kita lihat macam mana para Gorosei ni menggelabah, sebab mereka tahu mereka takkan boleh sembunyikan lagi perkara ini. Yes, mereka cekap sungguh kalau melibatkan bab-bab nak sembunyi sebuah kebenaran, tapi tidak untuk perkara mengenai ketumbangan dua orang emperor yang berlaku di negara Wano ini. Seluruh dunia akan bercakap. So, 2 page sahaja di permulaan chapter, Oda mulakan dengan hype dan momentum yang sangat-sangat tinggi. Dan page-page yang seterusnya, momentum untuk chapter ni dia jadi macam ni. Naik, naik dan naik sampai last page, boom. Hype tu terus melambung tinggi sampai pecah ceiling, guys. Oda tak relax dengan Merijoa, Gorosei, Emperor, Nika atau Joy Boy, Zunisha, New Bounty, kemudian lanun baru yang secara tak rasmi diangkat sebagai Emperor, dan bahkan Admiral Ryokugyu pun dah mula masuk ke pentas utama. Kita boleh nampak Oda tak relax dalam chapter ni. Dia buat kita tunggu lama, dan bila dia lukiskan dan ceritakan info yang sebegini rupa di dalam satu chapter, kita langsung tak boleh nak hadam. Sempadan border negara Wano ni berat, dan ini juga persoalan yang aku sangat geram dengan Oda. Dia macam ni, Oda dia timbulkan satu persoalan yang mudah saja berkenaan dengan satu kenyataan bahawa sempadan negara Wano telah ditutup pada beratus-ratus tahun dahulu, dan sekarang masa yang sesuai untuk membukanya semula. Itu saja. Nampak macam mudah, tapi sampai sekarang aku tak jumpa lagi orang yang mampu bagi jawapan yang solid bagaimana proses ini akan berlaku. Okey, maksud aku, bila dah sampai masa Momonosuke decide untuk buka sempadan negaranya, apa yang dimaksudkan dengan pembukaan tersebut? Bagaimana prosesnya? Kita tak boleh nak teka. Cuma apa yang kita tahu dan yakin dari maklumat yang ada dalam chapter ini sekarang adalah para Gorosei tengah geram. Mereka harap border tersebut itu dibuka sekarang. So, bolehlah kapal perang mereka masuk untuk menyerang negara Wano. World government memang tunggu-tunggu saat ini. Tapi itu tak berlaku. Shogun baru Wano, Kozuki Momonosuke, belum merasakan masanya dah sampai untuk buka sempadan negaranya. Dan Momo sebenarnya ambil keputusan yang sangat bijak. Sebab tu Gorosei geram. Sampai mereka sebut macam ni. Nampaknya pihak musuh telah mengubah suai rancangan mereka berdasarkan keadaan semasa, dan ini menandakan salah seorang daripada mereka bijak bermain helah dan mengatur langkah. Siapa yang Gorosei maksudkan ini? Momonosuke. Akibat perbuatan bijak Momo, pencerobohan terus, walaupun dengan kekuatan dan kuantiti kapal perang sebanyak itu adalah mustahil dan akan menjadi sia-sia. So, Zunisha belah macam tu saja. Lepas dapat tahu Momonosuke masih tak akan buka border negara Wano dalam masa terdekat, dia pun belah. Of course lah dia boleh terima, dan dia pun akan sentiasa percaya dengan keputusan Momo tersebut. Tapi awak dia belah. Toh, aku malas fikir
Basil Hawkins dan X Drake. Sebelum time skip seminggu ke masa hadapan itu berlaku, Oda tunjukkan Baba di dalam istana Onigashima yang kini telah berada di sebelah Flower Capital itu, di mana dialog antara Basil Hawkins dan X Drake telah ditunjukkan. Dalam perbualan mereka dua orang, kita dah dibongkarkan akhirnya bahawa Hawkins rupanya menyembunyikan sesuatu selama ini. Dia tahu dalam ramalannya pihak aliansi Kid akan menang dalam peperangan kali ini. Namun dia ada ego dia sendiri. Dia tak akan berpatah balik semula kepada aliansi Kid. Dan rupanya selama ini individu yang dia ramal hanya punyai 1% peluang untuk hidup pada esok harinya, rupanya adalah dirinya sendiri. Dia ramal nasib dirinya sendiri setelah dia tahu Yonko Kaido akan kalah. Cuma Hawkins mati atau tidak, 1% secara Oda ni kita bukan boleh jangka. 1% tu kalau ikut kita confirm mati lah, sebab peluang untuk hidup tu sangat nipis. Tapi bukan boleh kira sangat dengan Oda ni. Okey, selepas time skip seminggu, macam yang kita baca, start muka surat kelima tu adalah timeline 7 hari selepas Kaido dan Big Mom ditewaskan. Silibus pelajaran telah digubal semula. Pembelajaran sejarah bakal diubah kerana sejarah sebelum ini yang diajarkan di sekolah adalah sejarah palsu. Kesian budak-budak lah kena belajar semula. Dan juga segala-gala yang cuba disembunyikan telah terbongkar dengan meluas. Contohnya rahsia melibatkan Hiyori, Kawamatsu dan Jiro, iaitu identiti Komurasaki sebenarnya adalah anak perempuan Kozuki Oden sendiri yang diselamatkan oleh 2 orang dari Akazaya 9. Bermula dengan Kawamatsu yang selamatkan dirinya dari terbakar rentung dalam istana Kuri, kemudian dirinya dijaga pula oleh Kyoshiro yang sebenarnya adalah Denjiro yang sedang menyamar. Dan apa yang aku suka, bila segala kisah pengorbanan Akazaya 9 dan anak perempuan Oden ini diceritakan, hanya dialog mengenai mereka saja yang ditunjukkan. Tapi ketika dialog tu ditunjukkan, Oda lukis panel mengenai rakyat-rakyat miskin Wano yang sedang menikmati makanan dan minuman dengan sepuas-puasnya. Bagi aku ini menarik. Ibarat macam Oda nak tunjukkan sungguh bahawa segala pengorbanan para samurai adalah untuk itu, keamanan, kemakmuran dan kebahagiaan yang rakyat Wano sedang rasai sekarang. Rakyat Wano samakan Joy Boy dengan Ryuma. Nampak macam mana Oda nak bagi kita lagi faham mengenai gelaran Joy Boy. Selepas apa yang kita dapat tahu mengenai Nika, hasil daripada sewaktu pertarungan Jinbe dengan Who's Who, apa yang watak hero kuno Nika ini telah lakukan beratus tahun dahulu. Kemudian sewaktu momen Awakening Luffy, kita dapat lagi perkaitan antara Luffy, Nika dan Joy Boy. Dan selepas Luffy berjaya mengalahkan Kaido dan membebaskan rakyat Wano daripada penderitaan yang mereka alami selama ini, rakyat Wano mula menggelarkan Luffy sebagai Joy Boy. Wano adalah batu permulaannya. Meremang sebenarnya baca part ni, page ke-6 untuk chapter 1052 tu. Guys, kita faham segala proses yang Luffy telah lalui untuk mengalahkan Kaido. Macam-macam, start dari dia sampai Wano, macam-macam yang Luffy telah hadap untuk sehingga membolehkan dia akhirnya berjaya tumbangkan Kaido. Bila rakyat Wano tertanya-tanya siapa yang dah kalahkan Kaido, mereka sebut Joy Boy. Mereka tak sebut nama Luffy. Rakyat naif ini tak tahu pun, tak kenal pun Luffy ni siapa, tak pernah jumpa pun. Tapi apa yang Luffy telah buat telah memberi kesan yang sangat mendalam pada hidup mereka. Luffy telah membebaskan mereka daripada penderitaan. Dan inilah apa yang rakyat zaman kuno dahulu rasakan, dan beginilah gelaran Joy Boy ini boleh wujud. Wano adalah permulaan untuk Oda mahu rakyat yang menderita selama ini kenal individu yang menyelamatkan mereka, kenal individu tersebut dengan gelaran Joy Boy. So, apa yang lebih menarik, aksi heroik Joy Boy tersebut, mereka tanpa segan silu samakan ianya dengan legenda mereka, Shimotsuki Ryuma. Rakyat Wano bandingkan aksi wira yang ditunjukkan oleh Joy Boy ini dengan Ryuma, guys. Ryuma, nama Ryuma kembali disebut. Rakyat Wano nak tengok Joy Boy dan samakan individu yang mereka gelarkan sebagai dewa pedang tersebut dengan Joy Boy. Dan macam biasa, keluar sahaja nama Shimotsuki Ryoma, page lepas tu Oda
lukiskan babak di Ringo, yang mana ditunjukkan Kinemon cadang nak bina sebuah lagi tempel, sebuah lagi kuil di bukit yang terletak di Ringo tu. Alasan Kinemon dia mahu jadikan kuil baru itu tempat untuk menyembadikan kenangan Oden bersama-sama para daimyo lain yang telah terkorban dan juga Ashura Doji dan Izo yang baru sahaja terkorban dalam peperangan yang berlangsung di Onigashima tersebut. Luffy dan Zoro dah terjaga. Oda angkat gila-gila dua orang ini. Luffy tu kita dah biasa lihat, tapi Zoro ni aku rasa first time. So dalam Wano kali ni, lepas berlawan all out, pengsan selama beberapa hari, lepas tu bangun dan sedarnya mereka adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang di sekeliling mereka. So Luffy ya, kita dah biasa beberapa kali dengan momen ni dan almost every time dia macam tu. Tapi Zoro, wow, mungkin sebab Wano adalah negara asalnya. Sebab tu Oda dia nak tunjukkan Zoro cedera teruk hasil daripada sumbangan kekuatannya dalam perang melawan kru Yonko ini. Come on guys, it's obvious. Zoro adalah Shimotsuki. Memanglah Zoro Oda dah beritahu dia lahir di East Blue. Shimotsuki Ushimaru pun bukan ayahnya. Tapi come on, kita kenal Oda. It's obvious. Dia boleh pusing-pusing dan bagi kita pening. Dan akhirnya dia seorang saja yang boleh cantumkan ke semua puzzle mengenai salah silah keturunan Zoro ini. Yang tu kita kena tunggu lagi. So bila Luffy dan Zoro dah sedar selepas seminggu terbaring, kita boleh nampak keceriaan dari riak wajah orang-orang di sekeliling mereka. Yamato dia memang suka betul-betul dengan Luffy. Bukan suka cinta lah, tapi Luffy tu memang dia dah anggap macam dia punya hero lah, selain daripada Oden. Momen kelakar banyak, standard. Lepas pertarungan besar tamat, Oda akan sajikan kita dengan benda-benda yang macam ni. Kesimpulan untuk arc tu, apa penamatnya, apa yang terjadi ataupun nasib individu yang terlibat dalam peperangan tu. Dan yang paling penting, bounty. Tu yang kita paling tertunggu-tunggu. Namun part kelakar, momen lucu, Oda pasti tak ketinggalan akan melukiskannya. Antaranya waktu Luffy dan Zoro tak kenal Momonosuke, kemudian waktu Momo di flying kick di muka oleh Hiyori, kemudian waktu Momo peluk dan pegang buah dada Nami. Ya, Oda suka belanja momen-momen macam ni. Nak tunjuk juga Momo dah hilang keistimewaan layanan daripada Nami tersebut bila penampilan dia dah jadi dewasa. So dia buat juga perangai tu memang kena tumbuk dengan Nami. Dia tak boleh buat dah perangai lama tu. Dan Oda tak ketinggalan juga tunjukkan muka puas hati Sanji bila tengok Momo kena macam tu. Bodoh betul muka Sanji waktu tu. Kemudian scene Zoro dengan Sanji bergaduh pasal benda bodoh pun Oda lukis. Dia tak tinggal. Tu antara favourite moment yang dia suka lukis. Aku rasa bukan kita saja yang akan gelak. Dia sendiri waktu lukis tu pun aku rasa akan gelak. Kita boleh nampak semua orang buat tak tahu je bila dua ekor tu bergaduh. Dan last sekali, waktu scene di kolam mandi tu, Sanji ni seorang-seorang pun dia boleh jadi kerja. Bukan sebab apa pun, sebab Yamato join mereka mandi sekali saja. So dia dengan Brook memang happy, ibarat mimpi, dia berkata. Disebabkan dia ada DNA Oden, Oda nak tunjukkan badan Momonosuke bersih, dewasa ini tahan lasak. Berkali-kali Oda cuba nak mention benda tu. 2 kali tak salah aku. Kena pukul saja, apa yang dia akan sebut adalah dia tak rasa sakit. So memandangkan Momo akan jadi samurai nombor 1 di Wano, ni bukan perkara yang mengejutkan. Dia ada darah Kozuki Oden. Oden tu ayah dia. Dan dengan berbekalkan pedang dari kelas kedua tertinggi dari kategori Meto, menjadi samurai nombor 1 di Wano bukan satu benda yang mustahil untuk Momo kecapi. Ame no Habakiri adalah dari kelas O Wazamono, dan bila saat Momo berjaya menjinakkannya seperti apa yang Zoro telah berjaya lakukan terhadap Enma, saat itu Momo bakal menjadi samurai yang sangat dihormati di negaranya dengan title Shogun, dengan potensi untuk menggunakan Haoshoku Haki, dengan salah satu pedang O Wazamono berada di tangannya. Semua itu bukan mustahil dan hanya masa yang akan menentukannya. Bounty terkini dan calon emperor baru.
Berita sensasi yang telah tersebar melibatkan dua perkara besar. Nilai bounty yang telah diupdate dah dikemas kini, dan lagi satu, telah keluar nama-nama lanun baru yang secara tak rasmi telah diangkat sebagai Emperor yang baru. Luffy, Kid, Law, ketiga-tiga orang kapten untuk lanun generasi baru ini bakal diangkat sebagai Emperor. Bermakna gelaran Yonko dah tak wujud, kerana sekarang bakal ada 5 orang Emperor dan sistem Yonko bakal diganti dengan sistem Goku, 5 orang Maharaja. Terus aku teringat, adakah sebelum bermulanya Arc Wano ini yang Oda sebut sebagai 5th Emperor tu memang benar-benar akan jadi kenyataan? Cuma kelima-lima orang Emperor itu bukanlah Yonko yang sedia ada kekal dan ditambah dengan Luffy, tapi sebaliknya 2 orang lanun telah terkeluar dari senarai dan digantikan dengan 3 orang lanun yang baru. Sekarang, Shanks, Kurohige, Luffy, Kid dan Law adalah kelima-lima orang Emperor yang berada dalam liga yang sama. Adakah itu yang kita akan benar-benar lihat pada chapter selepas ini? Chapter 1053 adalah chapter untuk Oda pamerkan nilai bounty terbaru Luffy, Kid dan Law yang berada di nilai bounty para Emperor sebelum ini, Admiral Ryokugyo. So, inilah momen yang pecah siling. Hype untuk chapter ini digandakan dengan kemunculan Admiral terakhir dari Marine yang kita tertunggu-tunggu kemunculannya selama ini. Teka-teki mengenai adakah Ryokugyo, Admiral yang dikenal sebagai Green Bull ini akan datang ke negara Wano telah terjawab secara rasmi. Dia datang seorang diri sambil terbang dengan menggunakan ability Devil Fruit-nya. Dan juga, adakah teori para peminat One Piece yang mengatakan kuasa Green Bull adalah berteraskan tumbuhan akan menjadi realiti? Kalau kita perasan, hampir kesemua para Admiral Marine kecuali hanya Akainu, dalam sesetengah babak kesemua para Admiral ini, apabila ditunjukkan mereka mahu menuju ke suatu tempat, mereka akan ditunjukkan bergerak sambil menggunakan kuasa Devil Fruit mereka. Dan Ryokugyo kali ini juga tak ketinggalan. Alasannya mudah, untuk Oda mahu memberi sedikit hint mengenai kuasa Devil Fruit mereka. Dan guys, apabila sesebuah chapter didatangkan dengan kemunculan Admiral dari Angkatan Laut, hype untuk chapter itu pastinya akan meningkat mendadak. So, Ryokugyo dah sampai dan besar kemungkinan niatnya mahu membantu world government menangkap Nico Robin. Kerana arahan mutlak Kurose telah keluar, so mungkinkah chapter selepas ini, chapter 1053, akan jadi chapter yang kita tak akan dapat meneka proses dan plot jalan ceritanya. Seperti yang kita tahu, chapter 1053 adalah last chapter untuk Arc Wano. Baru-baru ni Oda dah sebut sendiri, final saga untuk karya One Piece akan bermula pada chapter 1054. Dan satu benda yang aku tak boleh nak fikir dan hadam adalah bagaimana Oda nak muatkan segala perkara ini dalam chapter 1053. Ketibaan Ryokugyo, senarai bounty baru, berita mengenai para Emperor yang baru dan parti pembebasan negara Wano. Bagaimana Oda mahu muatkan kesemuanya dalam satu chapter. Mungkinkah pengakhiran untuk chapter 1053 adalah pengakhiran yang sedih? Sama-sama kita tunggu dan lihat. Okay guys, sampai sini saja dulu. Jemput subscribe bagi yang masih belum atau yang baru sampai ke channel ni. Like video ini, drop komen dekat bawah dan jadikan ruang komen dekat bawah tu ruangan untuk perbincangan. Jemput komen dekat bawah, dan jika anda rasakan video-video dari channel ini menarik untuk ditonton, jemput share ke platform social media yang anda selesa. Kami akan terus menghasilkan karya-karya yang berkualiti untuk sajian anda. This is for you. You guys sangat-sangat awesome. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.